Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis kita pada malam ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli-ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita bersama-sama lagi dalam siri As-Sirah An-Nabawiyah, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung cerita sirah kita ni. Kita telah sampai kepada kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu lepas kita berhenti pada orang-orang kafir Quraisy ni yang telah bersetuju untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka bersepakat di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni ialah tempat di mana orang-orang Quraisy ini bermesyuarat. Kalau nak buat putuskan apa-apa, nak bincang apa-apa, mereka akan bincang di Darun Nadwah. Nadwah tu maknanya ialah tempat berbincang lah, maksud Darun Nadwah. Tempat ni ialah di tepi Kaabah tu. Tempat zaman dulu masjid ni kecil je, jadi Kaabah tu kemudian tepi-tepi tu semua ada kawasan-kawasan apa ni, kita panggil lepok-lepok ni, ada patung-patung, ada 360 situ, kemudian ada tempat tawaf sikit, kemudian ada rumah. Jadi pada masa tu tempat apa ni, tempat sa'i ni jauh sebenarnya. Tempat sa'i tu kira di luar, di kawasan di luar daripada masjid tu, tempat sa'i tu. Jadi ada satu tempat situ nama dia Darun Nadwah. Jadi mereka telah sepakat situ untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cerita hari itu bahawa mereka ni tak benarkan dalam perjumpaan mereka tu, dalam meeting mereka tu tak benarkan selain daripada orang-orang yang memang apa ni, kepala-kepala samseng je, orang-orang yang boleh dipercayai saja, dan tak dibenarkan pada masa itu Bani Hashim dan juga Bani Muttalib untuk attend dalam meeting tu. Jadi setelah daripada itu mereka setuju untuk mengepung rumah Nabi pada waktu malam. Jadi peristiwa ini berlaku pada hari Khamis. Jadi Nabi SAW tu hendak dibunuh pada malam tu juga. Malam tu ialah 27 hari bulan Safar, Rajab, minta maaf. Jadi selepas daripada tu apa yang berlaku ialah Nabi telah diberitahu oleh Jibril pada malam tu. Jibril datang beritahu, jangan kamu berada di rumah pada malam ni, la tabit inda hazal bait. Jibril beritahu Nabi. Jadi Nabi pun adalah plan dia. Jadi berlakulah pengepungan pada malam tu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum keluar lagi mereka dah datang kepung. Jadi mereka ni datang awal sikit. Sepatutnya datang lambat sikit kepung tu, sebab plan nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah pada akhir malam, yakni sebelum subuh. Tapi mereka ni datang awal. Jadi bila Nabi nak keluar ni mereka dah kepung dah. Jadi pada masa itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kita ceritakan telah memberi amanah kepada Ali bin Abi Talib. Pada masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Ali pada malam tu di rumah tu, dan Nabi menyuruh Ali bin Abi Talib ni tidur di tempat tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tengok di luar ni memang orang dah kepung dah. Jadi pada masa tu ada siap dengan pedangnya, siap dengan tombaknya, ada 40 orang pada masa tengah kepung ni. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nampak mereka ni, Nabi kemudian membaca awal surah Yasin sehingga ayat yang ke-9, iaitu yang kita baca hari itu, yang kita sebut hari itu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca sampai waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maksud ayat ini ialah, dan kami jadikan di depan mereka saddan. Saddan tu maknanya tembok. Tembok ni memang tak nampak, maknanya penghalang. Kemudian wa min khalfihim sadda, dan di belakang mereka juga tembok, mereka tak nampak. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah Taala kata kami tutup mata mereka dan mereka tak dapat lihat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ambil
pasir daripada tempat ni memang berpasir, tempat pandang pasir kan, rumah pun berpasir. Jadi Nabi ambil pasir dan Nabi letakkan di atas kepala setiap daripada orang yang kepung tu, atas kepala mereka. Jadi mereka ni pelik mereka ni tak tahulah kita kata kan, macam keras macam tu lah, macam apa kan, ada budak-budak buat movie tu kan, buat video kan, dari budak-budak kan, dia keras macam tu. Nabi bergerak seorang, tapi yang lain tu keras macam tu semua. Jadi Nabi letak atas pasir setiap letak jumpa Nabi berjalan. Jadi mereka tak nampak, mereka tak sedar, mereka tak tahu pun Nabi keluar ni kan. Sedar dikatakan ialah apabila ada seorang datang melalui tempat tu ni pada waktu malam ni, dia tanya orang yang ramai-ramai ni yang sedang kepung ni, kamu sedang buat apa? Dia kata kami, barulah mereka sedar. Jadi mereka sedar, mereka kata, kami tunggu Muhammad dah daripada dalam rumah ni sebab kami kepung dalam rumah dia. Muhammad apa, aku tengok Muhammad dah di mana dah tadi tu, dia kata. Jadi pada masa tu barulah mereka ni terkejut, mereka pergilah ke dalam rumah tu. Jadi mereka ketuk pintu rumah, yang keluar ialah siapa? Ali bin Abi Talib. Masa tu Ali bin Abi Talib ni masih lagi memegang selimut dia tu, selimut warna hijau disebut situ kan, selimut Nabi lah yang biasa Nabi tidur sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berhenti kat situ pada hari tu. Itu trailer sikit flashback balik kan, apa yang kita telah cerita. Jadi cerita dia ni, Ali bin Abi Talib ni dia bercerita bahawa pada malam tu lah, dia kata malam yang aku tidur paling nyenyak sekali. Dia tahu dah orang sedang kepung dia, dan dia tahu orang nak bunuh ni kan. Kalau ikutnya maknanya orang kira masuk je, Quraisy kafir ni kan, dia nak kira bunuh, maknanya dia kira masuk dalam rumah tu, kira tikam kan. Siapa yang ada dalam selimut tu tak kira lah kan. Siapa-siapa tengok Ali tu cerita lain. Yang pentingnya dia kata dia akan bunuh. Tapi Ali radhiyallahu anhu ni, dia cerita pada malam tu dia paling yakin tidur, paling seronok tidur. Tak tahu mimpi, tapi maknanya paling deep sleep lah orang panggil. Kenapa deep sleep pula malam tu? Jadi dia ni Ali bin Abi Talib ni kan, dia sangat-sangat yakin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi cerita kepada dia sebelum Nabi tinggalkan Ali bin Abi Talib di selimut tu. Nabi kata pada dia, ya Ali, nanti aku keluar, kau tolong uruskan barang-barang yang disimpan pada aku. Sebab Nabi ni, walaupun orang Quraisy ni dia ni tak percaya, dia ni kutuk Nabi, macam-macam buat pada Nabi, tapi sebenarnya dia percaya pada Nabi. Tak ada orang di tanah Arab, di Mekah tu orang yang boleh dipercayai. Maknanya kalau kita ni bank lah tak maknanya letak barang kan, letak barang dalam bank. Kalau kita tak percaya pada bank tu, kita letak buat apa? Jadi Nabi ni macam bank. Orang-orang nak pergi mana-mana letak barang yang mahal-mahal, letak pada Nabi. Sebab apa? Nabi ni dipanggil Al-Amin. Al-Amin tu maksud orang yang dipercayai kan. Jadi maknanya sini ialah dia letak. Jadi dia kata, Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Ali, ya Ali, aku keluar nanti, kau tolong uruskan, bahagikan ni, bagi balik kepada tuan-tuan dia ni. Itu yang pertama. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Ali, nanti kita akan jumpa di Madinah. Jadi bila Nabi SAW berkata kita akan jumpa di Madinah dan minta kau uruskan barang-barang yang orang simpan pada aku ni, artinya apa? Aku yakin aku akan hidup lagi. Kalau tak, maknanya biasa-biasa ni, kalau aku tidur, aku tak tahu, mungkin aku mati malam ni, esok tak ada lah nyawa kan. Mungkin tengok-tengok celak mata dalam kubur kan, mungkin tak tahu. Tapi sekarang ni aku yakin aku akan berjumpa. Sebab itulah aku malam tu aku confirm 100% bahawa aku akan hidup. Sebab Nabi tak akan berbohong. Jadi sebab itulah dia kata malam tu dia tidur paling best sekali lah. Walaupun dia tahu orang sedang kepung malam tu. Jadi tu habis cerita dia. Habis cerita tu kemudian bila mereka tengok Sayyidina Ali yang ada ni, Ali pada masa tu umur berapa? Agak-agak umur berapa? 23 tahun. 23 tahun Sebab masa dia mula-mula tu Nabi SAW dapat wahyu umur dia 10 tahun. Jadi sekarang ni dah 13 tahun, maknanya umur dia campur dengan 10, jadi 23 ni kira orang muda lah ni tak sampai umur lagi, sampai umur dah 23 tahun. Jadi kira orang tengah kuat lah. Kita ni bukan kalau orang lama-lama kan, otak-otai sikit dia dah tak larat kan. Jadi maksud cerita ni ulama' sirah cerita ialah apa? Bila mereka ambil Sayyidina Ali tu, mereka pukul. Dan yang peliknya Ali tak melawan. Sebab apa? Sebab dia tahu dalam Islam pada masa tu tak dibenarkan melawan. Nabi dah pesan dah nak lawan. Di mana nak lawan?
masa di Aqabah tak boleh lawan, jangan lawan. Sebab apa? Kita tak diarahkan. Nabi kata lam umar bidzalik, aku belum diizinkan lagi untuk melawan. Bila dia boleh melawan tu masa di Madinah, bila dah pindah ke Madinah. Di tengah jalan tu barulah turun ayat uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Allah SWT kata diizinkan kepada kamu kerana kamu dizalimi, maka kamu dia boleh berperang. Itu semasa ayat tu turun, semasa Nabi on the way ke Madinah. Jadi pada masa tu tak dibenarkan lagi. Jadi dia pukul Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni, dah pukul, Nabi tak cakap apa, Sayyidina Ali pun nak cakap apa aku pun tak tahu. Jadi itulah bagusnya kalau kita tak tahu apa-apa. Maknanya orang pukul pun kita nak cakap apa dah aku tak tahu. Tak tahu apa. Muhammad, yang pentingnya Muhammad dah keluar, aku mana tahu pergi mana. Jadi sebenarnya Sayyidina Ali tak tahu, anak-anak Abu Bakar pun tak tahu sebenarnya. Dalam sirah dia akan cerita, lepas ni kita akan cerita insya-Allah. Lepas ni akan cerita macam mana kita kata tak tahu ni. Jadi selepas daripada tu Nabi SAW pun pergi ke mana? Dia keluar pada waktu malam ni, dia pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Belik datang malam-malam ni Abu Bakar ni. Kemudian dia pun ceritalah kata. Yang kita cerita itu, dia tanya, Abu Bakar kata, nak ke mana kita ni? Ya Rasulullah kata. As-suhbah, dia kata, ya as-suhbah. Nabi kata. As-suhbah tu maknanya kita akan bersama-sama? Ya, bersama-sama. Ke mana? Jom ke mana? Jadi family dia pada masa dalam rumah tu ialah Asma. Yang pertama Asma. Asma ni kakak lah. Yang keduanya Abdullah nama dia. Kemudian yang ketiganya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian isteri dia lah, dan semua sekali ada. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni rupanya dia telah bersiap dengan 2 ekor unta dia. Dia siap tambat dah. Dia siap, dah lama dah beli. Sebab apa? Dia dah cakap kepada Nabi sejak daripada awal lagi. Dia minta kepada Nabi untuk hijrah. Sebab Nabi SAW sebelum daripada ni beritahu kepada para sahabat, hijrah. Siapa yang boleh hijrah sekarang. Tapi bila Abu Bakar radhiyallahu anhu nak berhijrah, Nabi tak beri. Rupa-rupanya ada sebab Nabi tak izinkan Abu Bakar ni berhijrah. Jadi bila dia tanya sekarang ni, yes, al-suhbah, ya, kita akan pergi bersama. Jadi dia keluar pada malam tu melalui pintu belakang. Pintu belakang rumah. Dia tak keluar melalui pintu depan rumah. Sebab apa? Nabi dah ada rasa curiga kan. Sebab apa? Kalau orang tadi tu, orang Quraisy tadi yang kepung Nabi tadi tu, dah terlepas. Kalau dia tengok memang tak jumpa Muhammad dalam rumah tu, mesti Muhammad dia pergi somewhere. Dan tempat yang paling nombor satu yang dia target ialah mesti rumah Abu Bakar, sebab ni kawan baik dia. Jadi Nabi SAW dengan Abu Bakar keluar daripada pintu belakang. Dia kata, pintu belakang macam mana? Wallahu alam, saya pun tak tahu. Tapi dia kata min zahril bait, dia kata daripada belakang rumah. Kemudian mereka pergi ke mana? Berjalan kaki. Sekarang pergi ke mana? Pergi ke Gua Sur. Jadi siapa-siapa yang pernah pergi ke Mekah ni, mungkin pergi ke Gua Sur. Wallahu alam, saya tak pernah pergi. Saya tak pernah naik, minta maaf. Saya pergi ke kaki bukit je. Sebab apa? Pergi bersama-sama dengan mak ayah dulu kan. Jadi mereka tengok atas bukit tu. Bukit tu tinggi, bukan bukit saya, bukan bukit silat, bukan bukit bukit apa lagi kat sini. Tu bukit-bukit semua tak ada lah saya. Memang tinggi bukit tu. Kalau tengok kita duduk di bawah tu, tengok tu, ya Allah, macam ni kena naik. Tapi orang-orang India, orang tu dia naik je. Dia memang kuat-kuat dengan kita yang lemah, tengok je, tengok bawah lah. Tempat parking bas tu ambil gambar, lepas tu balik lah kita kan. Cerita-cerita sikit. Jadi tempat tu jauh dia daripada Makkah ialah lebih kurang 8 km. 8 km daripada Makkah, daripada Masjidil Haram. Sekarang ni boleh tengok Google. InsyaAllah tengok Google yang ukur memang 8 km lebih kurang jarak dia. 7 km lebih lah gitu kan. Tapi kalau berjalan-jalan naik 8 km, kemudian panjat naik atas. Gua tu kecil je, gua tu. Tapi orang Arab ni dia dah tahu dah, sini ada gua ni, sini ada gua ni, sini ada gua ni. Jadi Nabi SAW naik Gua Sur lain daripada Gua Hira. Gua Hira mudah naik. Yang tu saya pernah naik yang tu. Naik atas Gua Sur masa muda-muda dulu kan. Zaman otak-otak sekarang kita otak juga kan. Jadi nak naik tak larat, tengok kat bawah je kan. Tengok orang naik. Tapi Gua Hira ni pun kalau naik dia 1 jam lebih juga. Sampai ke atas tu daripada bawah tempat parking. Jadi sekarang ni Gua Sur tu tak tahulah berapa naik atas tu kan. Jadi Nabi SAW naik dengan Abu Bakar, naik apa ke atas tu sampai ke gua tu. Yang dibuat pertama kali oleh Abu Bakar ialah dia check dulu masuk. Dia kata, ya Rasulullah, kau jangan masuk dulu, aku check dulu. Mana tahu kan gua tu sempit je. Maknanya dia kalau naik masuk dalam tu lah ni saya bacalah semua apa benda ni, dia cerita lah sampai sekarang ni ukuran dia tak sampai boleh berdiri orang dalam tu. Maknanya orang kena tunduk sikit kemudian duduk dalam tu. Jadi Nabi SAW, Abu Bakar mula-mula masuk, kemudian dia check dulu, mana tahu ada ular, ada apa-apa ada color, ada apa dalam tu. Kemudian dah confirm, dia pun minta Nabi SAW masuk.
Pintu dia tu rendah. Pintu gua tu, dia bukan gua sebenarnya. Kalau kita kata gua niah, gua apa ni kan, tempat kita ni tu gua batu kapur, gua bekas sungai, gua bekas apa kan. Gua negeri Arab tu, gua ni macam batu-batu dia bertindan-tindan macam tu, jadi macam gua bawah tu, macam tu jelah gua tu. Jadi pintu tu rendah. Nak masuk tu kena menyurut kan masuk kan. Jadi Nabi SAW pun masuk, selepas Abu Bakar masuk, tinggallah mereka dalam gua tu. Berapa hari? 3 hari. 3 hari duduk dalam tu. Makan apa? Jadi Nabi SAW rupanya dah plan dah ada plan dia. Macam mana Nabi plan? Nombor 1, yang pertama sekali, Abu Bakar ni akan menyuruh anak-anak dia buat kerja. Nombor 1, siapa anak dia? Nama dia Abdullah. Nama dia Abdullah, Abdullah bin As-Siddiq, Abdullah bin Abi Bakar lah, anak lelaki dia. Kerja dia apa? Kerja dia ialah siang hari dia akan duduk di Kaabah tu, kawasan Kaabah tu, kawasan orang lepak tu. Kawasan apa orang panggil tak tahu, kawasan lepak. Orang Arab duduk situ, duduk sembang-sembang, cerita-cerita kan. Kalau kita sekarang ni apa tak tahu. Kalau tempat saya tu kedai mamak lah, malam-malam orang duduk situ, lepak-lepak, duduk cerita-cerita kan. Jadi kerja Abdullah ni ialah apa? Dia duduk situ, dia pergi duduk pada dono macam tu. Dia dengar, tapi telinga dia ni telinga lintah orang panggil, dengar semua orang cakap apa. Malam je dia akan naik atas bukit tu, tengok maknanya kan dia berjalan berapa? 8 km. Tu Abdullah, dia pergi buat apa? Dia akan duduk tinggal bersama dengan Nabi dan juga Abu Bakar situ. Akan cerita semua apa yang berlaku di Mekah hari ni. Orang ni dah jumpa ni, orang dah berjalan sini, orang dah cari orang Quraisy buat apa. Semua dia akan cerita. Kemudian hampir siang hari dia akan balik, turun. Balik rumah dia, lepas tu esok buat kerja. Selama 3 hari dia buat kerja macam tu. Tu nombor 1. Nama dia Abdullah bin As-Siddiq. Itu yang pertama. Yang kedua ialah tapak kaki ni. Tapak kaki ni, dia kalau atas pasir dia nampak kan dia tak ada hujan. Bukan ada hujan macam tempat kita kan tak. Lepas tu bukan pakai slipper, bukan apa ada rumput, ada apa ni. Ni memang padang pasir. Kalau orang berjalan tu memang nampak tapak kaki. Jadi apa dia buat ialah ada seorang hamba kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nama dia Amir bin Fuhairah, nama dia. Amir bin Fuhairah. Kerja dia ialah apa? Dia bawa kambing dia, macam dia gembala kambing, dia makan lalu tempat tu. Supaya apa? Supaya tapak kaki tu hilang, yang nampak kaki tu ialah nampak tapak kaki kambing je. Macam itulah dia buat kerja dia. Lepas tu dia turun balik. Itulah dia pusing. Orang tak sangka semua ni sebab apa? Dia bawa kambing. Yang ketiga, Abu Bakar ni dah plan dah dengan anak dia. Anak dia siapa? Iaitu Asma. Anak dia 2 orang yang perempuan lagi tadi, yang tadi lelaki. Ni 2 orang pula yang perempuan. Seorang bernama Asma, seorang bernama Aisyah. Aisyah tu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma ni dia ni lebih tua daripada Aisyah ni 10 tahun lebih kurang. Jadi umur dia pada masa tu 20 lebih kurang. Jadi dia ni pada masa tu mengandung. Kerja dia apa? Dia ada tugas dia pula. Nabi dah, Abu Bakar dah bagi dah tugas-tugas ni. Tugas dia apa? Menghantar makanan. Macam mana nak hantar makanan? Satunya dia gunakan perempuan. Abu Bakar gunakan perempuan yang orang tak sangka. Dia akan buat kerja-kerja macam pelik-pelik ni 8 km. Ingat sekali lagi, kita ingat 8 km berjalan kaki. Dia ni macam mana pada masa tu? Sedang mengandung. Siapa suami dia? Suami dia ialah Az-Zubair bin Al-Awwam. Pada masa tu suami dia duduk di mana? Suami duduk di Syam masa tu. Jadi dia sedang mengandung dia mengandungkan anak dia yang pertama. Anak dia yang pertama tu nama dia Abdullah. Abdullah ni masyhur selepas daripada ni, nama dia Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Nama dia. Abdullah tu masa tu dia selepas daripada Abu Bakar ni dah berhijrah, lepas Nabi SAW dah berhijrah, dia pun ikut bersama-sama dengan Aisyah tu berhijrah, dan dia lahirkan anak dia tu di masa di Madinah, di Madinah Al-Munawwarah maknanya. Jadi pada masa itu sedang mengandung. Jadi mengandung nak bawa makanan, nak hantar kepada orang dalam gua. Panjat lagi 8 km lagi, sedang mengandung lagi. Bawa makanan pula. Jadi bawa makanan pada masa itu dia kata dia nak ikat apa ni? Dia nak ikat makanan dia tak ada. Maknanya plastik supik bag orang panggil benda supik. Tempat saya panggil supik. Supik tu bag. Bag tu kan. Maknanya bag dia nak isi makanan tak ada tali nak ikat ni. Getah tak jual lagi pada masa tu Dia awal tak buka lagi. Jadi dia pun apa ni diikat, dia ambil apa ni? Orang Arab dia ada ni ikat tali pinggang dia ni kan. Bukan dia apa ni kain tali pinggang dia ni. Dia biasanya dia akan buat ikat ni lah. Kalau kita tengok orang Mekah tu kan ada orang Turki apa ni, dia buat ada tali tu buat ikat ni, ikat pang. Jadi dia cabut tu tali tu, dia koyak 2. Dia koyak tu sebab apa? Nak ikat makanan. Jadi sebab itulah Asma ni masyhur dalam sejarah ni, nama dia Zatun Nitaqain, nama dia. Zatun Nitaqan. Nitaqan tu ialah tali tu, tali pengikat pakaian tu. Jadi dia koyak 2, jadi nama dia perempuan yang mempunyai 2 pengikat tali. Orang perempuan biasa 1 je, tapi dia ni ada 2. Sebab apa? 1 tu dia pecah 2 tu.
Itulah masyhur dia sampai kepada akhirnya Asma dipanggil sebagai Zatun Nitaqain. Tu cerita Asma kan. Jadi Asma naik atas tu, kemudian bagi makanan, kemudian balik. Tu cerita. Dah 3 orang dah seorang, 2 orang, 3 orang Habis selama 3 hari Nabi SAW duduk di Gua Sur. Jadi orang Arab Quraisy ni bila tengok tadi kan, yang dah pergi 1000 tadi tu, pergi 1000 rumah apa tu, rumah Abu Bakar, rumah Nabi SAW. Tengok Sayyidina Ali tu, mana Muhammad ni kata, aku mana tahu kata. Ali kata kan, ke mana tempat dia pergi? Mula-mula sekali tempat dia pergi ialah rumah Abu Bakar. Dia pergi rumah Abu Bakar. Dia buat apa? Jadi yang pergi tu ialah big boss sendiri. Big boss dia siapa? Abu Jahal lah. Jadi Abu Jahal pergi ketuk pintu rumah, yang buka tu Asma. Asma kata, aku mana tahu. Dia bagi sebiji. Dia tampok keluar darah sama dia. Jadi dia pun malu lah pada masa tu kan, pukul perempuan ni kan. Lepas tu dah dia kata tak ada, dia Muhammad tak ada, Abu Bakar tak ada, ayahku pun tak tahu pergi ke mana. Lepas tu dia pun startlah musyawarat kumpulan dia, Abu Jahal ni apa, iaitu membuat apa ni, kita panggil apa ni, dalam syarat dia panggil nafar am, maknanya inilah makna buat gerakan kecemasan ni. Semua Mekah sekarang ni berada dalam keadaan darurat ni. Gitulah aku wallahu a'lam bissawab, nama apa saya tak tahu kan. Tapi ya itu apa itu? Nombor 1 putusan dia. Siapa-siapa yang boleh jumpa Muhammad, boleh jumpa Abu Bakar, hidup atau mati, dia kata. Dia sebut tu kan, hidup atau mati, kami akan beri yang kepada dia 100 ekor unta. 100 ekor unta ni mahal 100 ekor unta ni. Kalau kira sekarang ni berapa? Sini unta saya berapa seekor yang ni? 20 Berapa seekor unta Tak tahu. Tak pernah beli unta. Tak pernah sembelih unta kan. Unta ni mahal. Kalau ikut-ikut saya duk kira-kira lah maknanya kan, dalam 700,000 macam tu. Sekarang ni 700,000 Brunei. Harga seekor unta. Kalau sekarang ni kan, zaman dulu pun 100 ekor unta tu memang. Jadi dia cerita macam cerita cowboy ni. Wanted situ, tunjuk muka kat situ kan. Wanted ni kan akan dibayarkan, reward dia berapa. Gitu. Jadi Muhammad, jadi semua orang ni, benda ni bukan di Mekah saja. Semua satu tanah Arab tu. Semua ambil sedang tahu cerita ni. Cerita apa? Siapa yang boleh bunuh Muhammad dapat 100 ekor unta. Jadi iklan semua satu gerak gepita lah kan. Orang Quraisy, orang bukan Quraisy pun semua bergerak nak cari Muhammad ni. Yang ketiga, dia punya tu ialah semua sekatan masuk pintu keluar semua akan diblok sekarang ni. Makna apa? Tempat-tempat yang mungkin dilalui oleh Muhammad dan juga Abu Bakar ni kita akan blok. Of course lah, dia tengok yang atas dulu. Kalau kita tengok peta, Mekah ni di bawah, Madinah di atas. Jadi maknanya jalan ke atas dah tutup juga. Tapi dia orang pun fikir juga, mungkin juga dia lalu ke selatan. Selatan ni makna ke Yaman kalau ikutnya. Ke Yaman makna tak logik kalau ikutnya, tapi dia pergi juga. Jadi dia buat sekat. Jadi sebab itulah ada beberapa orang telah sampai ke pintu apa? Gua Sur. Inilah cerita dia. Bila sampai ke Gua Sur ni, mereka pergi cari. Pada masa tu Abu Bakar dah tengok dah, nampak dah ni. Nampak apa? Kaki ni. Jadi bila sampai ke Gua Sur, ada beberapa cerita sini. Ada beberapa cerita. Cerita yang pertama sekali adalah dikatakan ada sarang labah-labah. Ini yang masyhur kan cerita-cerita kan. Kalau Gua Sur, ingat Gua Sur, ingat labah-labah. Jadi cerita pasal labah-labah ni memang ada hadis dia. Ada hadis cerita pasal labah-labah ni. Iaitu bila Nabi SAW masuk je, ada labah-labah start buat sarang di pintu gua tu. Cerita ni banyak, walaupun ulama-ulama hadis kata cerita ni agak lemah sikit, tapi oleh kerana banyak hadis-hadis yang cerita pasal benda ni, maka setengah ulama kata dia ni hadis ahad tu makna cerita yang boleh dipakai lah maknanya kan. Tu satu. Perkara yang kedua, ada juga orang cerita burung datang bertelur kan, burung merpati kan. Kata bertelur macam tu. Jadi maknanya burung merpati buat sarang bertelur situ depan pintu gua tu. Yang ketiganya ada yang kata lagi macam-macam lagi ceritalah macam-macam Tapi ulama sejarah kata yang paling betulnya ialah itu saja, yang paling tinggi martabat dia, iaitu sarang labah-labah. Yang burung, yang pokok, yang benda semua tu, itu adalah cerita yang sangat-sangat lemah lah, yang mungkin tak perlu ni. Saya sebutkan tu sebab apa? Sebab memang dikomen teruklah juga oleh ulama-ulama sejarah Islam. Jadi habis cerita tu, jadi bila kaki tu sampai, perkara pertama sekali yang mereka nampak ialah sarang labah-labah. Jadi bila sarang labah-labah, mereka fikir kalau ada orang masuk sini, takkanlah sarang labah-labah ni ada sini. Tu dia punya tu. Jadi ulama sejarah kata itu adalah mukjizat Nabi SAW, salah satunya kan.
tu kaki dah nampak ni dekat kan, sebab pintu gua tu bukan besar, bukan boleh masuk dalam tu sampai hilang orang dalam tu, tak, dekat macam ni je. Pintu tu jadi nampaklah kaki tu kan. Pada masa tu Nabi SAW tengah berbaring kan. Jadi dia kata kan, pada masa tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ni dah menangis dah, takut kan, sedih kan. Dia bukan sedih sebab dia kata, dalam cerita dia, dalam hadis yang disebut, dia kata, aku bukan takut kerana orang bunuh aku. Kalau orang bunuh aku pun, aku ni siapa sangat, aku seorang je. Tapi kau, dia kata, aku sayang pada kau, ya Rasulullah, kata. Sebab kau ni adalah ummah kan. Kalau kau habislah. Katakan Islam ni kan, siapa yang bawa Islam? Aku bukan terima wahyu, kau yang terima, Rasulullah terima wahyu. Jadi maknanya dia sayang pada Nabi tu, sebab dia menangis. Pada masa itulah Nabi SAW pun ceritalah kan, bacalah kan, iaitu, adakah kamu sangka wahai Abu Bakar, kita ni 2 orang? Kita bertiga. Siapa satu yang ketiga? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ada turun satu ayat daripada surah At-Taubah. Kita boleh bacakan ayat 39, ayat 40, ayat 41, ayat 42, insya-Allah kan. Kalau ada kesempatan boleh cek ayat Quran tu. Tapi saya ambil sepetik satu ayat saja yang menceritakan tentang peristiwa dalam gua. Jadi peristiwa dalam gua ni memang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, iaitu ayat 39, 38, 39, 40, 41 dan seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala kata, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu iz akhrajahu allazina kafaru saniyasnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lan tarawha. Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam ayat ni, illa tansuruh maksudnya, kalau kamu semua tak nak tolongnya, situ ialah Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ni macam kita nak kata, kalau manusia kita ni macam mengungkit sikit kalau macam ni lah kata, saya minta tolong dengan imam, tolong saya, imam boleh tak? Imam kata tak mau, minta maaf, contoh je imam imam kata tak mau, tak apalah imam, tak mau tolong saya sudah, gitu lah, tak apa, janganlah tolong saya, jangan tolong sudah, jangan tolonglah, macam tu lah. Jadi ayat ni dia ungkitkan kepada orang Islam ni, illa tansuruhu, kalau kamu semua, orang Islam semua, kalau kamu tak nak tolong Nabi, faqad nasarahullah, Allah dah tolong dia dah dulu. Bila Allah Ta'ala tolong dia? Allah Ta'ala kata, iz akhrajahul lazina kafaru, ketika orang kafir halau dia daripada Mekah tu. Saniyasnaini, dia berdua. Iz huma fil ghar, ketika dia berada dalam gua. Jadi sebut gua tu memang sebut dalam Quran. Jadi cerita ni maknanya cerita yang kuat lah, cerita yang sahih. Sebab apa? Sebab disebutkan dalam Quran bahawa ketika 2 orang tu berada dalam gua tu. Lalu dia kata, iz yaqulu li sahibihi, ketika Nabi SAW berkata kepada sahabat dia, iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, la tahzan, jangan kamu sedih. Maknanya pada masa tu Abu Bakar ni sedih, sedih sangat kan, sebab takut nak tangkap ni kan. Innallaha ma'ana, dia berkata, Nabi SAW berkata, Allah bersama dengan kita. Tu jadi keyakinan Nabi SAW kepada Allah. Jadi Nabi relax je pada masa tu. Habislah cerita tu Jadi selepas daripada tu, orang kafir Quraisy sampai kat situ, jadi mereka tengok tu, mereka putus orang balik. Mereka tak rasa nak mengintai. Kata Sayyidina Abu Bakar tentang cerita ni dalam hadis yang sahih, dia kata, ya Rasulullah, law anna ba'dahum taqta'a basarahu la ra'ana fa yarudullah alaihi wasallam, ya Abu Bakrin ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma. Abu Bakar kata, kalaulah mereka ni jenguk saja, tundukkan kepala mereka tu, intai dalam gua tu, maknanya macam tu, maknanya kan, mereka akan nampak kita. To'a tu maknanya menundukkan kepala sikit, mereka confirm akan nampak. Tapi kenapa mereka tak tunduk? Allah Subhanahu Wa Taala dah kan, dengan kuasa dia kan. Jadi selepas daripada 3 hari, maka Nabi SAW pun mulalah start perjalanan dia. Jadi macam mana Nabi keluar? Nabi dah janji dah selepas 3 hari, kemudian Nabi panggil seorang orang kafir Quraisy, orang kafir, dia ni orang yang pakar dalam jalan-jalan di padang pasir. Nama dia Abdullah bin Uraikid, nama dia Abdullah bin Uraikid. Jadi dia ni Nabi SAW, inilah di antara kita kata teknik Nabi SAW tak gunakan orang Islam, nombor satu. Sebab apa? Kalau orang Islam ni memang orang cam dah kan, mesti Muhammad dia akan carikan dia. Yang kedua, dia guna orang kafir. Orang kafir ni dia memang jaga amanah, memang tak akan cerita, memang tak apa-apa jadi selepas daripada itulah, maka dia pun datanglah membawa unta dia. Dan kemudian Nabi SAW telah ajak seorang lagi untuk hijrah ni, iaitu Amir bin Fuhairah yang kita sebutnya. Amir bin Fuhairah ni seorang yang pandai membaca, seorang pandai menulis Dia ni bekas hamba kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi mereka sekarang berapa orang? 4 orang
Nabi, Abu Bakar, kemudian Amir bin Fuhairah, kemudian Abdullah bin Abdullah bin Uraikid yang jadi penunjuk jalan tadi. Jadi mereka pun berjalanlah keluar daripada gua tu, naik unta, turun ke selatan. Turun ke selatan. Jadi kalau kita tengok peta lah, insya-Allah di Mekah, kemudian tu Gosor di bawah selatan, kemudian mereka tuju ke selatan lagi. Yasrib di atas. Tapi mereka turun ke bawah sebab apa? Sebab nak supaya takut berjumpa kan. Usaha kan. Jadi selepas tu menghala ke laut, kemudian naik balik ke atas melalui jalan yang orang tak pernah lalu. Tapi Abdullah bin Uraikid ni dia mahir jalan tu kan. Jadi kalau kita tengok dalam peta, ada peta-peta lah dalam buku sirah yang tunjukkan bahawa jalan mereka ni adalah jalan yang lain daripada jalan yang orang biasa guna nak pergi ke Yasrib ataupun nak pergi ke Syam, ke atas kan. Jadi keluar Nabi SAW keluar daripada gua ni bila? 1 hari bulan Rabiul Awal. Jadi sinilah start konteks cerita, maknanya kan start 1 bulan Rabiul Awal, insya-Allah kan kita akan buat ni, tapi lambat lagi lah kan, insya-Allah kan. Bulan nanti kita akan buat semua kan tak, insya-Allah kan. Kita akan baca tu kan. Jadi itu 1 bulan awal tu makna start tu. Start, nanti kita boleh buat cerita-cerita pula kan, cerita macam mana Nabi keluar kan, hijrah pada masa tu. Jadi Nabi berhijrah bermula 1 bulan Rabiul Awal sampai ke Madinah pada 12 hari bulan Rabiul Awal. 12 hari perjalanan Jadi maknanya dia cukup cantik kan. 12 Rabiul Awal ni maknanya musim Nabi SAW sedang berjalan ni maknanya. Berjalan daripada Mekah menuju ke Madinah. Dalam perjalanan, kita ceritalah insya-Allah kan. Dalam perjalanan, sekarang ni dalam perjalanan tak sampai lagi ke Madinah, kita ada 12 hari lagi insya-Allah. Dalam masa 12 hari ni apa yang berlaku? Perjalanan ni. Tak jumpa orang Quraisy kecuali dua orang yang sedang mencari Nabi SAW. Memang orang satu tanah Arab ni. Kita ingat insya-Allah Mekah dengan Madinah ni, Mekah dengan Yasrib ni jarak dia ialah 500 km 500 km. Padang pasir, panas, apa lagi nak cerita? Batu-batu, susah perjalanan tu. Jalan pula orang boleh sesat Kalau tak ada penunjuk jalan memang orang akan sesat Kita kalau pergi ke laut pun sesat Kalau siapa pernah pergi ke laut kan, bila tak nampak darat ni dia akan jadi bengong dah. Mana utara selatan usaha jadi bengong. Masuk lautan kita macam tu juga kan. Hutan kita kan, dia akan sesat, tak tahu tak keluar lah. Tu ramai orang sesat di lautan tu. Jadi pada pasir pun sama juga Jadi Nabi SAW berjalan ini menunjukkan ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Satu tabiat Abu Bakar semasa sepanjang perjalanan ini, dia ni kerja dia bukan duduk satu tempat, sekali ke depan, sekali ke belakang, Nabi SAW tanya dia, apa hal ni kamu Abu Bakar ni? Dia kata, ya Rasulullah, aku takut. Dia kata, aku takut pada kamu. Sebab apa? Takut aku ke belakang, aku takut ada orang ikut kau daripada belakang. Aku ke depan, takut ada orang panah kau. Kalau orang panah kau, biar aku kena dulu. Itu maknanya semangat Abu Bakar kan. Kemudian yang keduanya, Nabi SAW ketika mereka ni berjalan, mereka berjumpa dengan seorang yang tak kenal Nabi, tapi dia kenal Abu Bakar. Dia kata, Abu Bakar, siapa tu yang belakang sama dengan kau tu? Abu Bakar jawab apa? Abu Bakar jawab, kata, oh dia ni penunjuk jalan aku. Penunjuk jalan. Orang tu tengah bengong-bengong, dia pun berjalan. Penunjuk jalan. Jadi Nabi tanyalah Abu Bakar, penunjuk jalan? Aku penunjuk jalan. Jalan apa? Jalan ke arah kebenaran, kata. Jadi maknanya menipu lah sikit tu, menipu sunat apa kan. Tu yang kedua, perkara yang kedua berlaku. Yang ketiganya, Nabi SAW berjalan lebih kurang 130 km. Dia lebih kurang 3 hari. Lepas 3 hari perjalanan ni, Nabi berjumpa dengan seorang perempuan. Perempuan apa? Perempuan tua. Perempuan ini, dia ni tinggal di padang pasir. Dia dengan suami dia. Kerja dia ialah kalau orang lalu kawasan tu, dia akan panggil untuk beri minum. Ada juga orang baik macam tu atas dunia ni. Dia ni kafir. Orang panggil dia ni ada bela unta semua. Dia duduk situ. Jadi satu hari tu tiba-tiba datanglah 4 orang datang depan dia. Jadi 4 orang datang depan dia. Nama dia Ummu Ma'bad nama dia. Dia Ummu Ma'bad, suami dia Abu Ma'bad. Jadi semua Ma'bad Ummu Ma'bad, Abu Ma'bad. Cerita ni masyhur sebab apa? Sebab cerita dia ni ialah selepas daripada masuk Islam. Selepas daripada tu dia masuk Islam. Selepas daripada masuk Islam, dia lah orang yang paling boleh describe Nabi SAW tu. Describe, dia punya imagination, bukan imagination, minta maaf kan. Dia boleh apa ni? Bila tengok tu, dia boleh cerita. Tinggi, rendah, rambut dia macam ni, misai macam ni, janggut macam ni, semua dia boleh cerita. Jadi dia ni Ummu Ma'bad ni, dia duduk situ. Nabi dengan rombongan ni 4 orang ni lalu sampai situ. Abu Bakar pun tanya dia, ada susu tak? Dia kata tak ada susu. Dia kata ada kambing, semua kambing aku keluar. Dia kata Abu Ma'bad bawa berjalan.
bawa pergi makan apa dah tu, pusing-pusing. Jadi aku ada seekor tu, Abu Bakar kata tu ada seekor tu, ada seekor kambing. Ada kambing tu, dia kata kambing tu tak boleh pakai tu, kambing penat tu, kambing tak larat tu, adalah seekor duduk tepi tu. Lepas tu ada susu tak? Tak ada susu. Tak apa. Abu Bakar kata, Nabi kata mari sini. Nabi pergi, Nabi pegang dia punya tu, berdoa, tiba-tiba kembung masa tu. Tempat susu tu, susu kambing tu kembung, jadi besar, pura-pura keluar susu. Minta bekas dengan Abu Ma'bad, dia tak ada, minum, semua minum, empat orang minum. Lepas tu beri pada Ummu Ma'bad pula, minum lagi. Lepas tu round yang kedua, 2 round dalam cerita tu, Nabi SAW perah susu tu, kemudian tinggal susu tu 1 besen tu kat Ummu Ma'bad. Lepas tu tak apalah Ummu Ma'bad, terima kasih banyak-banyak, kami nak jalan dah. Jadi Nabi SAW pun berjalan dah. Nabi dah berjalan tinggalkan tempat tu, datanglah, lepas tu baliklah Abu Ma'bad balik. Dia tengok, susu mana? Tu kambing tu, kata. Kau ni melawak kan, kata. Jangan beribun dengan aku pula, kata. Ni saya tambah cerita tu kan. Tapi maknanya cerita agaknya boleh buat novel cerita tu. Tapi cerita tu sahih, ada dalam sirah, ada dalam hadis. Jadi dia sebut, dia kata, ada tadi seorang, dia tu datang, dia tu tak tahu, dia pegang kambing tu, dia kata terus kambing tu keluar susu. Siapa tu? Abu minta maaf, dah pusing-pusing, dah pening dah saya ni. Abu Ma'bad ni tanya Ummu Ma'bad ni, siapa dia tu? Ada entah, aku pun tak tahu dia tu lelaki, tapi dia macam ni. Aku cerita dia pun cerita, startlah cerita dia cerita, itulah panggil tu. Daripada cerita itulah maka orang sekarang ni, kalau orang baca sirah, orang baca hadis, bila dengar sifat Nabi ni tidak tinggi, tidak rendah, kulit dia warna putih, warna macam ni, itu semua tu dari cerita daripada Ummu Ma'bad tu. Jadi Ummu Ma'bad special lah, sebab dia ni orang yang tengok Nabi, dia tengok, dia boleh kenal, dia boleh cerita pada suami dia, dan apa yang dia cerita pada suami dia, itulah cerita yang kita boleh dapat sekarang ni. Seolah-olahnya macam Abu Ma'bad tu nampak sebiji depan mata dia tu. Inilah, kalau macam tu Abu Ma'bad kata, itulah dia orang-orang Quraisy cari tu. Tahu dah dia, tapi dia dah jalan dah. Jadi habis cerita tu. Jadi cerita tu, lepas daripada tu Ummu Ma'bad telah pergi ke Madinah, lepas tu dia masuk Islam, lepas tu dia habis. Seterusnya, tu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, dalam perjalanan kita ada 5 semua, insya-Allah. Ada 5. 6 insya-Allah. Kita baru habis 3 kan. Perkara yang seterusnya ialah kisah Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni cerita dia lagi best ni. Cerita-cerita lagi best tu macam nak habis tu kan, insya-Allah. Nak isyak tu kan. Cerita dia, nama dia Suraqah bin Malik. Cerita ni masyhur juga Cerita ni panjang sikit. Panjang ni maknanya cerita ni akan berlarutan sampai kepada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Cerita dia ni Suraqah bin Malik. Ingat Suraqah bin Malik, di tanah Arab ni dia ada banyak kabilah-kabilah Arab yang duduk berkata-kata ni. Orang Badui lah yang berpindah randah, yang tak ada rumah, yang macam tu kan. Jadi kerja dia mereka jadi gangster, jadi perompok, jadi, kita cerita dulu Abu Zar al-Ghifari Jadi Bani Ghifar satu kumpulan daripada kumpulan orang yang duduk di padang pasir yang kerja adalah merompak orang. Kalau tak rompak orang pun dia akan minta apa ni, nak lalu kawasan aku, duit. Tak, kalau tak lepas. Ni satu geng lagi ni, nama dia Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni pun inilah termasuk dalam kalangan kumpulan dia. Bani dia tu ialah Bani yang duduk di padang pasir tu, di tengah-tengah di antara Mekah dan juga Madinah. Kerja dia ialah merompak. Dan kerja ialah apa? Cerita macam cerita cowboy tu. Tengok reward, dapat wanted, dia akan pergi cari. Ni bukan cerita cowboy lah kan, tapi ala-ala cowboy sikit cerita dia kan. Jadi dia pun apa? Dia dengar cerita ni, Suraqah bin Malik ni apa? Orang Quraisy telah tawarkan 100 ekor unta. 100 ekor unta ni banyak 100 ekor unta bukan kambing. 100 ekor unta. Kita kata tadi banyak kan. Jadi orang Arab ni berebut semua kan, nak 100 ekor unta tu. Jadi apa yang dibuat ni? Suraqah ni satu hari dia cerita dalam hadis, dia ceritakan aku bersama-sama dengan Nabi, bersama-sama dengan kabilah aku. Tiba-tiba orang kabilah aku ni ada seorang datang cerita. Tadi dia kata, aku nampak macam hitam-hitam di padang pasir. Kalau kita tengok daripada jauh tu kan, dia akan nampak macam ada benda-benda gerak-gerak tu. Itu orang biasa, orang berjalan. Macam tu jauh sayur gitu. Ada aku tengok tadi tu, mungkin Muhammad kot. Apa kata Suraqah ni? Suraqah kata, bukan mana ada Muhammad, apa aku kenal. Dia kata tak ada, bukan Muhammad. Sebenarnya dalam otak dia tu, Suraqah kata, cerita dalam hadis dia kata sebenarnya aku rasa tu Muhammad tu mungkin kata. Tapi aku saja buat supaya apa? Supaya aku seorang je dapat 100 ekor unta. Orang lain tak dapat. Dia pun balik rumah dia kata, dia duduk sekejap, termenung-menung, lepas tu dia pun cerita kepada hamba dia, siapkan kuda aku. Hamba dia siapkan kuda, dia keluar ke belakang rumah. Dia kata,
Dia lari senyap-senyap, pergi ke mana? Pergi ke tempat yang dia nak orang nampak tu. Orang nampak berjalan daripada pasir. Dia pun pergi. Dia kejar, sampai dah, dia kata dalam hadis sebut sehingga dia dengar dah Nabi sedang baca Quran. Jadi Nabi tu sedang berjalan pada masa tu, Nabi baca Quran, dia dah dengar dah. Dekat sangat nama dia kan. Sampai dekat je apa jadi? Dia Suraqah ni dia masih kafir lagi, musyrik lagi pada masa tu. Dia buat something. Apa dia buat lah? Tapi insya-Allah kan, kerana masa tak izinkan, insya-Allah kita sampai kepada cerita Suraqah, to be continue insya-Allah pada minggu hadapan. Setakat itulah saja insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh majlis kita insya-Allah dengan membaca surah Wal-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.